Okay, sudah mulai baru record. Thank you very much. Siapa yang tolong ini? Thank you. Jadi dari sini apa buat? Kita akan darat lagi ya. Kita akan buat tambah tolak darat bahagi. Operasi ini masih berulang algebra. Dan caranya apa? Caranya kita kena daratkan dengan kaedah kembangkan. Okay, kembangkan. 6 P tambah 9 tambah lagi 6 di belakang. Dan selesaikan mana yang boleh selesai. Nombor dengan nombor boleh selesai. Okay, kita selesaikan. Okay. Ya. Ada call in tadi sekejap. Okay, so dari sinilah inilah keadaan jawapan. Dia akan jadi 6P tambah 15. Okay, jadi dari penerangan ringkas cikgu setakat ini, dari sini sampai sini, cikgu nak tanyalah, cikgu nak tanya yang mana yang join kelas hari ini. Okay, cikgu panggil Eric. Eric boleh jawab soalan cikgu tak? Eric boleh dengar, Eric? Boleh. Ya, Eric. Ya. Agaknya Eric, daripada penerangan contoh, 3 contoh cikgu bagi tadi, Eric faham tak? Faham, cikgu. Faham, Okay. Eric pernah belajar benda ni tak sebelum ni? Pernah. Pernah kan? Sekejap, ada call in pula ni. Semasa. 我上课了。Okay, sorry kacau sekejap. Okay. Thank you, Eric. Gimana? Okay. Maksudnya apa yang telah cikgu terangkan tadi itu adalah bahagian algebra yang sudah anda belajar dahulu. Jadi di manakah kawasan bahagian yang perlu kamu kuasai untuk mempelajari hari ini punya konsep adalah 2 dan 3. Kalau 2 dengan 3 hari ini kamu rasa dia tak jadi masalah, penerangan cikgu ni tidak menyebabkan kamu ataupun kamu jelas dengan penjelasan yang cikgu berikan ini, sepatutnya hari ini punya subtopik fungsi gubahan dia tak jadi masalah untuk kamu. Dia tak akan jadi masalah. Okay? Sepatutnya kamu boleh fahami dia. Jadi sekarang cikgu akan bawa anda ke dalam buku teks. Ke dalam buku teks. Macam mana apa yang kamu sedia ada, ilmu yang kamu sedia ada tadi dikaitkan dengan contoh ni. Okay? Jadi kalau kita tengok di sini dikatakan gambar raja foto di sebelah menunjukkan tumbahan minyak. Minyak bertumpah. Yang berlaku di sebuah kapal dan tumbahan minyak ini membentuk satu bulatan. Mana bulatannya? Ini. Membentuk satu bulatan. Kenapa dia membentuk bulatan? Itu biasalah kan, minyak bila menitik pada permukaan air, dia akan mula merebak. Dia akan tersebar. Bila tersebar, caranya tersebar, dia akan membentuk bulatan. Kenapa bentuk bulatan? Kenapa bukan bentuk segi empat? Benda bila bergerak dengan free movement, benda yang bergerak dengan bebas, tidak ada halangan, memang dia akan berbentuk bulat. Gelombang semuanya bergerak secara bulatan. Sebab dia tidak ada halangan. Kecuali bila kamu halangkannya, barulah dia berubah bentuk. Kalau tidak, memang sebarang kuasa bila bergerak, dia akan bergerak secara secara bulatan. Contohnya suara manusia pun sama. Bila kamu melaungkan satu bunyi yang kuat, dia akan bergerak ke depan dan berbentuk bulat. Itu sebab kalau kamu tengok gelombang dalam kartun ke apa-apa, bila sebut saja Wi-Fi ke gelombang kan, dia memang berbentuk bulat ataupun lengkuk. Lengkuk itu adalah sebahagian dari bulatan. Okey. Jadi apa yang menarik di sini dia katakan, nak menarik perhatian kita bila tumbahan minyak berlaku, bila tumbahan minyak berlaku, of course orang kena
kena kira lah, kena tahu apakah berapa luas permukaan minyak dia akan bergerak. Okey, dan dia kena tahu kadar ataupun dalam masa 1 jam ataupun 1 minit ataupun 1 saat berapa permukaan lautan dia akan tutupi. Jadi dalam masa yang kalau sehari, 2 hari, 3 hari dia akan dia akan hanyut sampai mana? Dia akan berkembang bulatan itu sampai menutupi berapa luas permukaan. Ya. Jadi di sini kalau kita tengok dia kata luas tumbahan minyak iaitu A, ini A, luas permukaannya berbentuk bulatan itu seperti yang kamu belajar dulu, bulatan punya luas membentuk satu fungsi ialah satu fungsi jejari. Maksudnya apa? Maksudnya A sama dengan pi R kuasa 2. Ini cara persamaan yang kamu pelajari ini dipanggil rumus tadi ya. Dulu kamu panggilnya rumus. Hari ini, okey, kamu dulu panggilnya rumus. Hari ini kita panggilnya fungsi. Okey, jadi fungsi dengan rumus sama tak? Sama sebenarnya. Sama, dia tidak ada beza ya. Dulu mula-mula kita belajarnya, kita panggilnya persamaan. Lepas tu kamu belajarnya sebagai rumus. Jadi kamu hafal rumus. Rumus ini dihasilkan sebenarnya dia adalah sejenis fungsi. Fungsi yang telah ditetapkan bentuknya, dia punya rumusnya. Jadi apa gunanya fungsi ini? Dia berfungsi sebagai, rumus ini berfungsi sebagai membantu manusia mengira luas sesuatu bulatan. Luas permukaan sesuatu bulatan. Jadi itu sebab dia dinamakan sebagai fungsi. Okay? Jadi fungsi ini dia kena tukarlah. Kalau dalam bentuk rumus, dia gunakan huruf A. Kalau dalam bentuk fungsi, dia kenalah gunakan simbol-simbol fungsi yang sudah kamu belajar. Contohnya di sini, dia tukar jadi fungsi F. Okay, cikgu tukar jadi biru supaya nampak beza sikit. Okay. Dia jadi fungsi F dan apa yang akan dimasukkan dalam kurungan ini bukan X, tapi huruf R. Kenapa dia gunakan huruf R? Maksudnya di sini, luas permukaan ini, fungsi ini, dia sangat bergantung kepada panjang jejari. Jejari ini, sini ya, jejari ini, kalau dia semakin lama, jejari akan semakin bertambah. Jejari akan semakin bertambah. Jadi kalau jejari semakin bertambah, luas bulatan ini juga akan bertambah nilai kiraannya itu. Maksudnya fungsi untuk luas bulatan bergantung kepada nilai R. Bergantung kepada nilai R. Itu sebab dia katakan fungsi R sama dengan pi R kuasa 2. Ya, okey. Lepas itu, apa yang diterangkan dalam fungsi luas ini, dia bukan sesuatu yang baru. Kamu sudah pelajarinya. Kamu sudah mempelajari fungsi bulatan, rumus bulatan. Apa yang menarik hari ini, dia kata, panjang jejari akan meningkat, hari ini akan jadi semakin panjang, terhadap masanya, dalam jam. Dalam jam. Maksudnya, kalau T itu mewakili masa. Tengok, jejari akan bertambah panjang apabila 1 jam berlalu. Daripada asal besar macam ni, lepas 1 jam, jejarinya akan bertambah lagi panjang. Secara logiknya, betul? Dia akan bertambah. Jadi bila bertambah, maksudnya apa? Dia nak tahu dalam masa 1 jam, dia kena dapat maklumat 1 jam, berapa panjang jejari itu akan bertambah. Jadi di sini maksudnya apa? Maksudnya fungsi luas ini ataupun rumus luas ini, A sama dengan pi R kuasa 2, juga boleh ditukarkan fungsinya menjadi satu rumus yang baru. Rumus yang dikaitkan dengan masa. Dikaitkan dengan masa. Jadi kalau kamu tengok di sini dikatakan, dikatakan
hubungan ini boleh dimodelkan dengan R sama dengan 100T. 100T. Jadi halo. Dah kuan dia lah. Ala biji. Betul. Betul. Okey. Okey, jadi di sini apa yang jadi baru untuk kita macam baru tu, okey ya, tengok ni cuba tulis kat sini. Pi sama dengan apa? Luas sama dengan pi R kuasa 2. Dan di bawah kes tumbahan minyak ini, ahli saintis yang terbang di atas langit tu, alam sekitar punya lah, pegawai alam sekitar yang berada di atas langit tu gunakan helikopter, dia kaji tumbahan minyak ini, dia katakan okey, dalam masa dalam masa yang dia tulis kat sini, dalam masa 1 jam, okey, dalam masa 1 jam jejarinya akan bertambah 100. Okey, 100 apa? Mungkin 100 meter ke 100 km, 100 meter lah kot. Dia tak sebut unit jadi tak sebut unit. Okey, tak apa. Jadi dia katakan dalam masa 1 jam, okey, jejari akan bertambah 100 meter contohnya. Jadi dia buat rumus yang kedua. Ini rumus pertama, ini rumus kedua. Ya. Okey. Jadi apa akan jadi rumus baru nanti? Rumus baru nanti dia akan jadi gunakan konsep kanti tadi, yang kamu belajar kanti tadi, di mana R-nya sekarang akan jadi 100 T kuasa 2. Ya. Lepas kamu kanti, dia selesaikannya, dia akan jadi 10,000, okay, 10,000 T kuasa 2 pi. Ya. Ataupun kamu nak tulis terbalik pun tak apa, pi 100 T atau apa, itu mana-mana boleh. Okay. Maksudnya sekarang, luas permukaan yang baru ini, luas permukaan rumus barunya ini, dia berkandung kepada apa dah? Dia akan mendapat keluasan minyak tumbahan itu, keluasan bulatan itu berkandung kepada kiraan masa sudah. Dia tidak akan bagi fikir tentang jejari sudah. Dia hanya fikir, okey sekarang tumbahan berlaku pada jam 9 pagi. Pada 10 pagi nanti, luas permukaan akan jadi berapa sudah. Jadi nanti dia akan ganti masuk rumus di sini. Dia bukan lagi gunakan jejari yang biasanya kamu buat. Ya? Pada zaman sebelum kamu belajar fungsi ini, jadual yang cikgu tunjuk di atas tu, okey, R sama apa? R kalau sama dengan 2 meter, apakah luas permukaannya? Oh, kamu pun ganti masuk dalam rumus yang pertama. Okey, bila R sama dengan 2, A akan sama dengan A akan sama dengan pi 4 kuasa 2. 2 kuasa 2. Okay. 2 kuasa 2. Kita padang ini dulu. Okay. Okay, lepas itu dia akan jadi apa? Dia akan jadi 4 pi. Jadi jawapan kamu 4 pi. Itu yang biasanya dulu kamu buat. Okay. Sebab masa dulu kita belajar, kita cari luas permukaan bulatan tidak berdasarkan masa. Sebab apa tak berdasarkan masa? Sebab kita dulu belajar bentuk saja. Kita tak aplikasikannya dalam hidup harian kita. Tapi bila hari ini dia dikaitkan dengan hidup harian yang betul-betul berlaku dekat Laut Cina Selatan tu, kalau ada tumbahan minyak berlaku, bulatan itu akan berkembang. Okey, bulatan itu akan berkembang berdasarkan jejarinya, di mana jejarinya akan akan berubah berdasarkan masanya. Jadi kerana itu berlaku, kerana luas permukaan bergantung kepada masa sekarang. Kenapa? Soalnya sekarang kenapa nak tukar jadi masa? Sebab manusia tak dapat nak turun ke Laut Cina Selatan tu, macam mana nak turun nak ukur jejarinya kan? Dalam keadaan tu dia tak dapat nak sentiasa turun sana ukur jejari bulatan. Jadi dia pun buat satu hubungan, dia kaitkan jejari dengan masa. Bila dia kaitkan jejari dengan masa, dia pun hubungkan luas permukaan dengan masa. Ya. Jadi bila berlakunya sini, bila luas bulatan ini dikaitkan dengan masa,
Okey. T adalah masa, dikaitkan dengan masa, dia sudah ubahkan fungsi itu. Dia mengubahkan fungsi menjadi fungsi yang baru. Maksudnya dia membentuk satu rumus yang baru khas untuk kes tumbahan minyak tersebut. Ya. Keadaan ini kita namakannya apa? Keadaan ini dia sebenarnya menggabungkan dua rumus. Ya. Dua rumus digabungkan menghasilkan satu rumus baru. Keadaan ini kita panggil apa? Keadaan ini kita panggilnya fungsi gubahan. Ya. Jadi dari segi tajuk, apa maksud gubahan? Kalau kamu susah nak faham gubahan tu apa benda? Gubahan, kalau kita fikirkan perkataan gubahan, macam apa? Gubahan lagu, gubahan muzik. Kan? Gubahan muzik maksudnya apa? Dia mesti gabung beberapa instrumen, dia mesti gabung whatever thing lah, gabung menjadikan satu lagu. Jadi gubahan itu menunjukkan gabungan. Gabungan berapa? Gabungan lebih dari satu fungsi baru boleh gabung. Kalau satu fungsi sendiri dia kena dua. Maksudnya bila kena gabung dia mesti lebih dari satu fungsi. Okey. Tapi di peringkat tingkatan 4-5 di sekolah menengah, kamu paling banyak hanya belajar gubahan dua fungsi saja. Tidak akan lebih dari dua. Tapi sebenarnya gubahan ini dia boleh gubahan dari 2 fungsi, 3 fungsi, 4 fungsi. Dia boleh banyak-banyak fungsi gabungkan jadi satu. Semua boleh. Itu nanti bila dah sampai peringkat atas, peringkat tinggi kamu belajar, bolehlah kamu boleh belajar. Okey. Cikgu tutup kipas, takut bising sikit. Jadi, cikgu harap kamu faham apa maksud gubahan hari ini. Jadi gubahan hari ini maksudnya gabungan lebih dari satu fungsi yang sudah kamu pelajari minggu lepas. Okey? Okey. Jadi inilah fungsi gubahannya. Ya, jadi kalau kamu tengok di sini, apakah luas permukaan? Apakah luas permukaan untuk tumpahan minyak hari ini? Saya tersalah pada. Okay. Apakah fungsi baru ataupun rumus baru? Rumus baru hari ini untuk tumpahan minyak khas untuk tumpahan minyak yang berlaku dekat kapal ini dengan jenis minyak yang dia bawa. Inilah rumus barunya. Bolehkah rumus ini digunakan untuk tumpahan minyak yang berlaku di mungkin dekat lautan Hindi? Boleh tak? Tak boleh. Boleh dah dia gunakan untuk rumus ini untuk tumpahan minyak yang berlaku dengan kapal yang bawa di lautan Hindi ataupun minyak berkualiti lain, boleh tak? Tak boleh. Rumus ini khas untuk kes ini saja. Ya, jadi cara macam mana dia nak gabungkan? Inilah cara dia gabungkan dengan kaedah menggantikannya ke dalam rumus yang satu lagi. Jadi sebenarnya ini berlaku kerana apa? Ini berlaku kerana kamu dulu pernah belajar persamaan serentak. Ya, jadi satu lagi ilmu asas dulu adalah persamaan serentak punya konsep. Okey. Jadi dulu apa belajar? Gabungkan semua ilmu dulu menghasilkan satu tajuk baru hari ini, iaitu fungsi gubahan. Okey. Jadi di sini apa yang jadi hari ini adalah bila penerangan ini kamu sudah kira macam faham jadi saya tak bolehlah guna R dengan A lagi sebab tajuk hari ini adalah fungsi. Jadi luar saya gunakan fungsi FR. Ya. Ini guna FR. Ini pula kena gunakan GT. Ya, dia kena gunakan GT. Di mana kedua-dua fungsi ini bila digabungkan hari ini, dia akan jadi apa? Dia akan jadi cikgu gabungan F dengan G FG dia gabung. Okey, dia akan jadi F G GT. Ya, dia tak boleh lagi gunakan luas permukaan anda tadi.
tak boleh guna simbol A lagi. Dia kena gunakan simbol baru. Kenapa dia gunakan simbol baru? Dari simbol ini, dari simbol FGT ini yang dikatakan fungsi gubahan punya simbol FGT. Okay. Maksudnya bila kita tengok fungsi ini, kita tengok rumus ini, kita tahu. Okay. Hasil rumus di belakang itu adalah gabungan dua rumus. Dia adalah gabungan dari dua ilmu. Itu maksudnya. Okay. Jadi bila kita tahu, lain kali kalau kita nampak fungsi FG, fungsi GF, apa maksudnya? Oh, itu maksudnya dua fungsi, dua rumus digabungkan. Ya, itu maksudnya. Jadi sekarang bila sudah tahu macam dari mana asal usulnya fungsi FG, GF ini, mari kita baca dulu. Baca macam mana cara nak membaca, melafaz, membacakan fungsi gubahan tersebut. Okey. Kita baca ayat ni. Cikgu ambil ayat ni dari buku teks. Kamu boleh rujuk buku teks. Okay. Cikgu ambil dari mana? Dari buku teks. Dia pergi mana sudah? Dari sinilah. Dari ke mana sudah? Ya, dari sini. Yang warna kuning ini. Pada muka surat 13. Muka surat 13. Okey. So, apa dia kata? Dia kata, proses gubahan secara penggantian. Nampak tak? Penggantian. Mana ganti tadi? Mana ganti tadi? Kawasan ini diganti dengan ini. Penggantian dua fungsi F dan G untuk menghasilkan satu fungsi ini, tengok, FG, FGX atau GFX, ataupun GF, dia boleh terbalik juga. Okay. Dikenali sebagai hasil gubahan dua fungsi. Hasil gabungan dua fungsi. Nah, itu cara kita baca, fungsi gubahan. Lepas itu, ditulis sebagai ini, FG ataupun GF, okay, GFX. Ya, okay, itu cara nak tulisnya. Cara bacanya apa? Fungsi gubahan. Cara tulisnya FGX atau GFX. Ya. Dan dibaca sebagai macam mana? Cara baca yang betul-betul macam mana? Dibaca sebagai F gubahan G. Okay. Maksudnya kalau kamu hasilnya adalah gabungan F dengan G, di mana G di belakang, cara bacanya apa? Cara bacanya fungsi F gubahan G bagi X, bagi objeknya. Ya, cara baca kena betul lah. Ini juga data bahasa dalam MX. Dalam matematik dia ada data bahasa, data membaca sendiri. Okey. Jadi F gubahan G bagi X. Ya, ditarifkan sebagai apa? Ditakrifkan sebagai FGX, iaitu sama dengan F kurungan ini, kurungan segi 4 tu. Ini tak boleh guna kurungan lain, mesti kurungan ini juga. Jangan gunakan kurungan set ni, tak boleh. Ini tak boleh pakai. Mesti gunakan kurungan segi 4 ni. Okay. Ini ditarifkan sebagai FGX sama dengan FGX dalam kurungan. Okay, di sini cikgu nak tekankan kenapa dia kurungankan GX. Kenapa dia kurungkan GX? Maksudnya dia kurungkan GX, maksudnya kamu kena selesaikan GX dulu. Dia macam matematik biasa, okey. 2, okey, 3 tambah 1 contoh. Kenapa 2 dengan kurungan 3 tambah 1? Kalau saya tak ada kurungan, saya tulis macam ni saja, 2 darab 3 tambah 1. Kalau tambah kurungan, kita akan buat mana dulu? Kita akan buat yang darab dulu, betul? Tapi bila dia kurungkan kan, yang kedua ni dia buat kurungan ni, apa maksud? Maksudnya kamu kena selesaikan kurungan dulu sebelum kamu darab ya. Jadi kurungan itu membawa maksud apa? Selesaikan dahulu. Jadi fungsi gubahan itu tadi, FG tadi dia sebenarnya mempunyai arahan yang jelas. Arahannya itu dia kata, fungsi FG sila selesaikan GX dulu. Cara arahannya dia bagi macam mana? Dia gunakan kurungan itu.
Jadi dia sebenarnya suruh kamu selesaikan GX dulu. Baru kamu selesaikan untuk F nanti. Jadi fungsi G buat dulu, baru buat fungsi F kemudian. Ya, itu maksudnya ya. Okey. Jadi cikgu harap di sini cikgu terang konsep belum ajar kamu macam mana betul-betul nak buatnya. Jadi sekurang-kurangnya melalui penerangan pendahuluan ini, kamu faham apa itu fungsi kubahan. Okey, macam mana cara membaca fungsi kubahan kedua. Ketiga, macam mana nak menulis fungsi kubahan FGN, GFX. Dan bila tahu fungsi kubahan ditulis, macam mana nak selesaikan dulu. Mana yang perlu diselesaikan dulu. Yang belakang itu kena diselesaikan dahulu. Okey, ini berkaitan dengan slide inilah. Ini slide cikgu punya contengan lah, bukan slide yang betul punya slide lah. Okey. Okey, sekarang mula memahami konsep mula fahami konsep, lepas tu cikgu akan tunjukkan cara macam mana dapatkan fungsi kubahan. Okey. So diberikan dua fungsi ya. Sekarang bila belajar konsep, dia dia bukan aplikasi ya. Contoh atas tadi, dia terus gunakan satu contoh aplikasi dalam hidup. Apa berlaku kepada luas tumbuhan minyak bulatan tumbuhan minyak. Dan dikaitkan dengan jejari, dikaitkan dengan masa, macam mana rupa dia. Yang atas tu dia gunakan contoh hidup sebenar. Itu kebat. Sekarang ini, penerangan yang seterusnya untuk memahami konsep dulu. Macam mana konsep fungsi kubahan ini terbentuk. Jadi dia tak mau mencelarukan fikiran kamu, dia hanya ajar kamu macam mana nak bentukkan rumus baru dulu. Bila pandai buat bentuk rumus baru, gabung dengan ilmu yang kamu faham kegunaan fungsi kubahan, masa depan nanti kamu boleh gunakan benda ini dalam kehidupan harian kamu. Kamu boleh buat rumus tersendiri. Itu niat dia ya. Okey. Jadi diberikan di sini dia katakan okey, diberi fungsi fx sama dengan x tambah 2. Fungsi gx pula, fungsi kedua disamakan dengan x kuasa 2. Okey. Lepas itu dua fungsi ini f dengan g digabungkan. Dua fungsi digabungkan. Okey. Kenapa dia kata digabung? Kalau tidak, zaman dulu bila kamu belajar fungsi f, ini x tambah 2. Bila saya bagi kamu satu fungsi g, kamu kena lukis lagi satu fungsi g dengan anak panahnya. Ini x kuasa 2. Di mana dua fungsi ini dia berasingan. Satu atas, satu bawah, ada pun dua berasingan. Hari ini kita nak gabungkan dua fungsi ini. Kita nak gabungkan dua fungsi ini jadi satu. Dua fungsi digabungkan jadi satu. Okay, jadi apa jadi kalau dua fungsi gabung jadi satu? Okay, jadi gabungnya macam ni lah. Dia katakan, okay, saya nak buat fungsi G dulu. Fungsi G didahulukan. Lepas fungsi G, baru saya buat fungsi F. G kena selesai dulu, baru buat F. Okay, G kena buat dulu, baru buat F. Okay. So, lepas tu dia pun mula bagi maklumat. Okey. Dia bagi. Dia suruh kamu buat fungsi G dulu. Sekarang objek yang beri adalah satu. Objeknya satu. Ya. Apakah image di bawah objek satu di bawah fungsi G ini? Okey, dikatakan S kalau sama dengan 1, G1 sama dengan 1 kuasa, ataupun saya buat macam ni saya untuk lebih jelas untuk anda. GX dikatakan S kuasa 2. Apabila X sama 1, di belakangnya akan jadi 1 kuasa 2, menjadikan 1. Oh, dia dapat 1. Objek jadi image 1. Okey, dapat 1. Isikan jadual itu. Okey. Lepas sudah dapat 1, apa saya nak buat lagi? Kalau lepas sudah dapat 1, jawapan 1 ini, yang kamu dapat jawapan 1 ni,
Sambung. Sambung. Sambung apa? Sambung untuk fungsi F. Lanjutkan pengiraan kamu dengan menggunakan fungsi F. Okey. Boleh. Jadi bila G1 ni dapat 1, saya punya fungsi, fungsi X saya, tengok ya, fungsi F, dia punya objek sekarang ialah 1. Dia akan dimasuk 1. Sama dengan apa? Sama dengan 1 tambah dengan 2. Asalnya apa? Asalnya di sini, asalnya di sini, fungsi Y dia sama dengan apa? Dia sama dengan Y tambah dengan 2. Cikgu, asalnya tadi kan X. Kenapa sekarang jadi Y? Dia tak nak kamu confuse, bah. Dia tukarkan ini jadi Y. Dia tukar simbol. Bila tukar simbol, FY sama dengan Y tambah 2. Sekarang, apakah Y ni? Y-nya sama dengan yang ini. Ini Y. Y sama 1. Belakang ni sudah jadi 1 kan? Jadi, F bagi 1 sama dengan 1 tambah dengan 2, iaitu 3. Okey. Maksudnya jawapan akhir sekali dapat di 3. 3 ni datang dari objek yang asalnya 1 melalui proses fungsi G, melalui fungsi F, akhirnya menjadi di 3. Okey. Sekarang saya bagi kamu contoh kedua. Contoh kedua, kalau dia kata, kalau objek asalnya ialah 2 sini. Objek 2 adalah fungsi objek kepada G. Okey, X sama dengan 2. Jadi G2 sama dengan 2 dalam kurungan kuasa 2. Jawapannya 4. Okey, jawapannya 4. 4 ini sudah jadi hasilnya. Sudah jadi image. Image kepada fungsi G. Tapi pada masa yang sama, sebab dia kabungkan dengan fungsi F, dia sambung dengan fungsi F, 4 ini menjadi objek balik. Dia menjadi objek kepada fungsi F. Sebab dia nak sambung kerja kan? Okey. Jadi, bila Y dikatakan sama dengan 4, jadi fungsi di bawah fungsi F, di mana Y sama dengan 4, dia akan jadi 4 tambah 2 menjadikan 6. Oh, jadi jawapan akhirnya 6. Tengah-tengah ni 4, lepas tu dapat 6. Okey. Okey. Jadi, itu konsep yang dia nak kamu faham lah. Jawapan akhir ini, kedua-dua ni, dia adalah apa? Dia adalah hasil gabungan daripada asalnya objek. Objek asalnya 1, akhirnya menghasilkan 3. Objek asalnya 2, akhirnya menjadi 6. Kenapa boleh jadi 6? Sebab dia menggunakan 2 fungsi. Dia gabung 2 fungsi. Jadi hasilnya pun berubah. Okey. So sekarang cikgu tambahkan tajuk ini, cikgu tambahkan contoh. Cikgu ambil contoh ni dari buku teks dari sini, dari sini. Okey. Jadi macam mana buku teks dia terangkan? Buku teks dia terangkan macam ini. Kalau kamu cikgu bawa ke atas inilah supaya kamu nampak dia. Okey. Cikgu gabungkan contoh ini dengan gambar aja tu. Okey. Cuba kita kaji sama ya. Okey. Apa yang cikgu kira tadi sinilah. Tengok 1 di bawah fungsi G, menghasilkan 1 kuasa 2, iaitu hasilnya jadi 1. Okay. Dan hasil 1 ini akan jadi objek di bawah fungsi F lagi. Dia nanti masuk fungsi F, dia hasilkan jadi ini macam. Okay. 1 tambah 2, akhirnya jadi di 3. Maksudnya 1 jadi di 3. Untuk yang 2 pula macam mana? Kalau objeknya sama 2 di bawah fungsi G, hasilnya 4. Ganti masuklah. Ganti masuk, dapat 4. Okay. Lepas tu 4 ni betul pula. 4 ini di bawah fungsi F, ganti masuk sini, tambah dengan 2, jadi 6.
Okey, jadi 6. Okey. Jadi dapat 6. Apa kata kalau sekarang dia punya objek, saya tak mau guna terus penerangan buku teks dulu, saya tak mau guna terus. Saya nak bawa kamu pergi sini. Cikgu guna lain. Okey. Apa jadi kalau objeknya sekarang bukan 1, bukan 2, tapi dia A? Apa jadi kalau dia A? Jadi kamu sepatutnya melalui penerangan cikgu tadi, kamu bolehlah, tangan kamu pun boleh mula bergerak kan, boleh mula untuk mencoba. Boleh mula mencoba ya. Okey. Nak kamu coba tak? Cikgu nak kamu semua coba. Kamu coba ya. Okey, sekarang. Di bawah fungsi X sekarang sama dengan A. Apakah hasil di bawah fungsi GX-nya? GX-nya sama dengan X kuasa 2, sekarang X sama dengan A. Ni, A. Apa hasilnya? Coba kamu buat. Cikgu bagi 2 minit lah, tak banyak, tak lama, 2 minit. Lepas dapat jawapan, kamu pula cari untuk di fungsi kedua, disambungkan dengan fungsi F. Hasilnya ini sambung pula dengan fungsi F. Akhirnya kamu dapat apa? Cikgu nak tengok jawapan kamu. Okey, selesai? Dapat jawapan sudah? Anik dapat jawapan ni? Dapat. Okey. Boleh Anik bagi tahu cikgu kalau di bawah F ini, FY ini apa hasil akhirnya? FY jauh. Of course ini bukan Y sudah lah, sudah kamu kandi dengan nilai di sini. Apa jawapan akhirnya? A tambah 2 dalam kurungan kuasa 2. Tambah 2 dalam kurungan kuasa 2. Yes. Itu yang Anik dapat kan? Okey, nanti kita tengok betul ke tidak Anik Okey. So, sekarang cikgu mula untuk semua orang Okey. So, bila kamu tengok atas tadi, okey, apabila X sama dengan A, GX akan sama dengan X kuasa 2, di mana X-nya sekarang adalah A, jadi X ini dia akan jadi A kuasa 2. Okey, dalam kata lain, Y itu sama A kuasa 2. Cikgu tak nak tulis kurungan sebab dia A saja. Okay, jadi A kuasa 2. Maksudnya Y sama dengan A kuasa 2, betul? Okay, bila Y sama A kuasa 2, ini punya Y ini, dia sudah jadi apa? Dia akan jadi A kuasa 2. Maksudnya Y di sini akan jadi A kuasa 2. Jadi jawapan akhirnya A kuasa 2 tambah 2. Beza sikit dengan jawapan Anik. Jadi maksudnya Anik punya jawapan salah. Okey Nampak tak ni? Mana kawasan kesilapan tu? Siap, cikgu. Fx sama dengan apa, cikgu? Fx sama dengan X tambah 2. Fx sama dengan X sama 2. G sama dengan X kuasa 2. G sama dengan X kuasa 2.
Y sama dengan X kuasa 2. Uh, soalan dia kalau soalan dia kalau Soalannya, kalau saya berikan kamu objek A, kasih masuk ke dalam G dulu, okay? Melalui fungsi G dulu, lepas tu hasilnya sambung lagi dengan fungsi F. oh, saya salah cikgu. Saya buat F dulu baru G. Yes, kamu buat terbalik. Ya. Jadi apa yang kamu buat, kamu sedang menterbalikkan rumus. Kalau rumus urutan terbalik, of course hasilnya berlainan. Dia betul untuk yang kamu buat, tapi dia tidak betul untuk case yang cikgu nak tunjuk di sini. Ya, tak apa. Kalau maksudnya itu yang kamu faham, maksudnya kamu jelas sudahlah, hanya cara kamu terbalik. Ya, okey. Jadi maksudnya di sini bila kita tengok urutan ini kita sangat jelas dalam fungsi gubahan urutan sangat penting. Lain yang dia suruh, lain yang kita buat, urutan kalau tak ikut memang hasilnya sama. Walaupun langkah kamu buat sebiji semua betul. Tapi hasilnya tidak akan sama. Okey Okey. Jadi kalau kita tengok ni macam mana nak isikan jadual di atas. Jadual di atas, okey, apabila A digantikan, okey, A gantikan masuk dalam fungsi G, kita dapat A kuasa 2. Okey, jadi jadual sini saya dapat A kuasa 2 dulu. Bila sudah dapat A kuasa 2, saya akan ganti masuk dalam fungsi yang F. Apakah hasilnya? Dia akan jadi A kuasa 2 tambah 2. Okey, jawapannya A kuasa 2 tambah 2. Betul? Okey, Okey. Sekarang, apa yang cikgu nak kamu semua fikirkan sekarang Saya gunakan contoh buku, jadi saya belum kembangkan idea untuk cara lain untuk terang kat kamu. Jadi saya terpaksa gunakan contoh buku ini sebab dia lebih berkonsepkan konsep matematik, dia terang dari segi matematik, algebra semua. Mungkin ada orang tak nampak sangat, tak faham sangat sebab pusing sini pusing sana. Lepas ni cikgu mungkin buat satu analogi untuk kamu faham. Ya, tapi faham ini dulu. Okay. So, apa yang terakhir ni, jadual yang terakhir ni adalah, okay, kalau kamu tengok sini kenapa cikgu hitamkan yang tengah-tengah ni? Saya tambah yang tengah-tengah ni. Maksudnya apa tau? Maksudnya, kamu kalau tengok 3 contoh yang pertama, 1, 2, 3 tadi, 3 contoh pertama, untuk dapatkan jawapan akhirnya 3, 6, A kuasa 2 tambah 2. Untuk dapatkan jawapan akhirnya, kita kena lalui 2 proses kiraan. Proses pertama gunakan G, proses kedua gunakan F. Sangat leceh, betul tak? You kena melalui 2 kiraan baru dapat jawapan akhir. Sebab apa kena 2 kiraan? Sebab dia suruh saya gabung 2 fungsi. Tapi sebenarnya dia ada cara lagi cepat. Cara cepatnya apa? Saya tak mahu kamu melalui satu demi satu langkah. Saya nak tahu, saya nak tahu di bawah satu fungsi gubahan tu, bila saya bagi kamu 3, boleh tak kamu bagi tahu saya terus jawapan tanpa mengetahui langkah tengah-tengah tu. Maksudnya kalau berdasarkan contoh yang buku teks bagi sini, kamu tengok contoh ni pengiraan yang buku teks dia tunjukkan di sini, dia hanya nak maklumkan kamu jawapan akhir ini dia adalah bermula daripada maklumat asal melalui proses 1, melalui proses kedua, baru dapat jawapan. Di bawah fungsi kubahan. Dia kena ada melalui 2 fungsi. Itu yang cuba soalan buku teks bagi tahu kamu. Inilah dia punya asasnya. Tapi setelah kamu mengetahui asas ini, dia tak mau kamu guna cara ni. Dia nak kata, lain kali kalau saya bagi kamu 2, boleh tak kamu bagi tahu saya jawapan terus tanpa mengetahui semua nilai di tengah-tengah. I don't want to know what is in the middle here. Saya tak mau tahu apa yang berlaku di tengah-tengah. Saya hanya mau tahu jawapan akhir. Without go through the middle part, middle step. Jadi dengan konsep ini, kamu kenalah membentukkan satu rumus baru. Satu rumus baru. Sekarang saya ajar kamu cara membentuk rumus baru. Di bawah fungsi. Sekarang cikgu mulakan dengan
dengan fungsi gubahan. Macam mana bentuk rumus baru di bawah gabungan dua. Okey, dua fungsi. Diberi fx sama dengan x tambah 2. Gx sama dengan x kuasa 2. Fungsi yang dia nak kamu bentuk adalah, dia kata, saya nak kamu gabungkan fungsi fg. Cara bacanya macam mana? Cara bacanya seperti yang cikgu maklumkan tadi, ini. Cara bacanya. Saya nak kamu hasilkan satu fungsi gubahan di mana f gubahan g. Saya nak f gubahan g. Yang Anik buat tadi silap tu sebab dia buat apa? Dia buat g gubahan f. Dia terbalik. Okay, Tapi yang soalan nak sekarang, untuk soalan ni, saya nak kamu hasilkan fungsi gubahan di mana f gubahan g yang kita nak. F gubahan g, cara tulis macam ni, fgx. Okay, fgx. Okay. Melalui fgx ni, cara pentaksirannya, dia mesti kurungankan yang belakang dulu. Kamu taksirkannya ya. fgx sama dengan f kurungan gx. Okey. Maksudnya kena selesaikan. Konsep ini dia kata kena selesaikan gx dulu. Okey, tak apa. Lepas tu bila dah kena selesaikannya, okeylah selesai. Macam mana selesai? Untuk bentuk rumus cara selesai macam ni. Ya, kamu pun mula tanya diri kamu. Oh, dia kata f sama dengan gx. Gx kena selesai dulu. Apa itu gx? Oh, kalau ikut apa yang diberikan oleh soalan maklumat, gx sama dengan x square. Oh, jadi sini jadi tulislah x square. Kamu tuliskan gx, tukarkan gx jadi fungsinya. Gx sama dengan x square. Okey. Bila gx sudah jadi x square, maksudnya sudah selesai untuk gx. Ya, gx selesai. Bila gx sudah selesai, barulah kamu selesaikan f. Baru kamu boleh sambung f. Cuba kamu tengok sini yang saya tak dapat tutup. Saya tak dapat tutup di sini ya. Jadi saya hanya bulatkannya di sini. Okey. Sekarang fokus kamu dekat petak yang cikgu lukis sini. Kamu fokus kat sini ya. Fx kuasa 2. Maksudnya f kuasa 2 sekarang menjadi objek. Saya bulatkan guna kuning ya. Okey, ini adalah objek. Objek kepada fungsi f. Objek kepada fungsi f kamu rujuk sini. Ini kuning ini dengan kuning ini. Ya. Kuning fx kalau dia adalah x, belakang itu adalah x. Kalau ini x, ini pun x. Tapi sekarang kamu tengok jawapan sini. Jawapan ini dia punya talang kurungan bukan lagi x, dia x square. X square maksudnya apa? Di mana ada? Ini bila x square, maksudnya sini jadi x square. Kalau ini jadi x square, sini pun jadi x square. Ya. Jadi gantikan x square ini ke dalam fx. Jadi dia jadi x square, okey, tambah 2. Okey, f square tambah 2. Jadi inilah rumus baru yang kamu berjaya bentukkan di bawah gubahan dua fungsi fgx. Okey. Jadi apakah masuk fungsi gubahan baru ni? Sekarang saya kaitkan lagi dengan gambar raja. Saya kembalikan kepada gambar raja. Okey. Ini adalah fungsi g. Ingat g mesti jalan dulu. Lepas g baru fungsi f. Okey. Hasil gubahan ini dia menghasilkan satu lagi rumus baru dari depan pergi belakang. Terus pergi belakang tanpa melalui nilai tengah-tengah. Dia tak mau tahu nilai tengah-tengah. Okey, di mana saya tak mau tulis atas, dia tulis atas, tulis bawah sama saja. Jadi saya tulis bawah sebab nak asingkan ruangan saja ya, nak asingkan ruang dia. Jadi maksudnya bila fungsi g dengan fungsi f digabungkan, okay, di mana fungsi g kena jalankan dulu, saya menghasilkan fungsi fgx. Di mana kalau kamu bagi saya objek di sini, image-nya akan jadi x kuasa 2 tambah 2. Okay.
Okey. Inilah rumus baru. Ini rumus baru yang kamu bentukkan sendiri. Jadi macam mana nak gunakan rumus ini? Macam mana nak gunakan rumus S kuasa 2 tambah 2? Sekarang saya kembali kepada contoh table atas ini. 1, 2A dengan 3 ini. Saya buat 1 dulu. Okay. 1. Apakah jawapan akhir sekali tambah melalui proses tengah-tengah? Terus sampai ke akhir. 1 jadi akhir macam mana? 1 bila gunakan di bawah fungsi gubahan yang baru, dia akan jadi 1 kuasa 2 tambah 2 menghasilkan 3. Ya, menghasilkan 3. Tengok. 1 atas tu tapak 3 kat bawah sudah. Kamu tak perlu nak tahu apa yang berlaku di tengah-tengah. No need to know. Tengah-tengah tak payah sudah. Dia terus pergi ke bawah. Okay. Jadi kalau sekarang saya gunakan objek 2, image akhirnya mesti 6. Tambah mengetahui apakah proses tengah dia. Tak payah nak tahu dah. Sebab kamu ada rumus baru sudah tolong kamu. Ya, macam mana? Macam mana kamu boleh dapatkan 6? Macam ini. 2 ganti masuk dalam rumus baru ini. 2 dalam kurungan kuasa 2 tambah dengan 2. Jawapannya 4 tambah 2, 6. You see? You got the 6 already. Tak payah lagi ada melalui proses tengah-tengah. Itu maksudnya kenapa nak belajar fungsi kubahan. Dia nak mempercepatkan dapat nilai. Proses dapat nilai. Okay. Jadi kalau untuk A tadi, akhirnya A kuasa 2 tambah 2. Macam mana buat? A. Terus ganti masuk. Okay. Sorry, bukan A kuasa 2. Jawapannya, objeknya A saja. Okay. Okay. Objeknya A, ganti masuk sini. Dia jadi apa? Dia jadi A dalam kurungan kuasa 2 tambah 2. Akhirnya jadi A kuasa 2 tambah 2. See that? You got the same answer. A kuasa 2 tambah 2. Okay. The last one. Yang cikgu suruh buat satu contoh di sini. 3. Kalau kamu bagi saya objek 3. Apakah hasil akhirnya? Di bawah fungsi gubahan FGX. Dia akan jadi 3 dalam kurungan kuasa 2 tambah 2. Akhirnya dapat apa? Dapat 9 tambah 2 jadi 11. Is it? You got 11. Adakah kamu tahu nilai tengah-tengahnya ini? Tak payah tahu. No need to know already. You can straightforward jump to the answer at the back. Setelah kamu tahu macam mana membentuk fungsi gubahan. Okay, okay, now. I'm giving you one more example. You try. Okay. Given that fx, gue jelas buat kasar sikit. Fx equals to 2x, gx equal to 3x plus 1. Now I want you to get the function of course saya lukis sikit untuk tolong kamu faham lah, untuk tolong kamu faham. This is g, this is f, which means g have to do first, followed by f. So I want you to get me a new function, satu fungsi yang baru, hasil gabungan g dengan f, di mana g mesti buat dulu, f buat kemudian. Jadi saya nak kamu dapat fungsi gubahan f gubahan g. F gubahan g. So you write like this. F gubahan g equals to f gubahan gx. Okay, kita mulakan. Kamu teruskan.
Okay, 5 more second. 5 saat lagi. Cara dapat jawapan akhir dia sebenarnya algebra saja tambah tolak darab bahagi. 4 perkara tu saja. Janji kamu kena faham macam mana nak ganti-ganti-ganti tu. Penggantian, ingat dia guna konsep penggantian. Urutan penggantian kena betul. Okay, so time's up. Selesai. Cikgu nak Husna. Husna jawab soalan ini. Halo Husna. Halo Husna. Husna, are you there Husna? Husna tak ada. Husna tak dengar ke macam mana ni? Okey, tak apa. Husna, you cari diri dulu. Okey. Email dah? Husna ada. Mari Husna. Bunyi sudah ada. Mari. F dalam kurungan 3x tambah 1. Cantik. Okey. Langkah seterusnya. Lepas ya 3x bukan macam mana? Okey. Kamu boleh 3x tambah 1 tu. Okey. Dia 2x tu dia darab dengan 3x. 2x darab dengan 3x. Macam ni kah? Jadi lepas tu dia jadi 5x tambah 1. Jadi 5x tambah 1. Okey, kamu 6. Kamu nampak apa yang cikgu tulis Nampak. Nampak. Okey, jadi kamu rasa apa yang kamu nak cakap seperti yang cikgu tulis kah? 2x dalam kurungan darab 3x tambah 1. Ataupun ada sesuatu perlu dibuang? 3x buang. Ada benda yang perlu dibuang dah? Ada apa yang perlu dibuang? Huruf kah, nombor kah, apakah? Tidak ada? Tak ada? Okey, dapat pakai itu dulu. Tak perlu kembang. Kalau kembang pun, ya kembang kamu saya rasa kamu takkan salah. Ya, bila di sini kalau ini yang Husna dapat, ada satu kesilapan Husna, iaitu X ini tidak boleh ada sudah. Ya, X tidak boleh ada sudah. Okey, boleh tak saya buat macam ni? Kamu tengok sekali lagi Okey. Cikgu ambil maklumat dari sini. Okey, ambil dari sini sebab kamu boleh sampai sini jadi saya ambil dari sini. F 3x tambah 1. Apa jadi kepada F 3x tambah 1? Okey. Kawasan ini adalah kawasan apa? Kawasan objek kan? 3x tambah 1 adalah objek. Objek ini adalah objek kepada fungsi F. Jadi, kamu kena rujuk kepada fungsi F. Jadi, saya turunkan fungsi F sekarang. Okey. Macam mana objek ini, sorry saya tak ada di depan kamu, jadi saya susah nak tunjuk-tunjuk guna jari saya, terpaksa you tengok skrin saya Macam mana saya macam mana cikgu nak gantikan objek ini ke dalam fungsi F. Cuba kamu tengok sini apa yang ada di dalam sini, cikgu bulatkan jadi merah. Objeknya adalah warna merah itu. Kalau objek jadi warna merah,
Okey, sini akan jadi merah kan? Kalau depan jadi merah, belakang ini juga jadi merah kan? Setuju tak? Ya. Ya. Okey. Depan jadi merah, belakang jadi merah. Okey, bagus. Itu kamu faham. Sekarang saya teruskan dengan langkah kedua. Yang merah itu saya guna kurungan lah. Cikgu guna kurungan untuk wakili merah dia ya. Yang lain tu kena cuba fokus juga ya. Okey, sekarang merah itu saya gunakan kurungan. Apa yang sebenarnya jadi ke dalam merah dalam sini, kamu rujuk yang atas tu. Apa nilai dia? Nilainya adalah 3x tambah 1, betul? Ya. Jadi kalau merah itu di depan dia objeknya jadi 3x tambah 1, merah di belakang kena ikut, betul tak? Husna, okey Husna? Ya. Ya, jadi kamu ada nampak X masih wujud tak? Tidak. X tak wujud sudah. Kenapa tak wujud? Sebab dia sudah ditukarkan ikut kurungan di depan kan? Ya. Jadi kurungan depan tukar-tukar apa, X di belakang dia pun tukar jadi huruf itu. Sudah jadi dia ikut yang depan. Apa depan simpan, belakang pun ikut. Jadi bila ikut, X itu tak muncul sudah. Dia sudah ditukar jadi bentuk baru. Okey? Jadi kalau ini kamu nampak, itu sebab tadi cikgu katakan X ini tak muncul sudah. Sebab dia sudah digantikan dengan hasil kurungan dari X tu. Jadi akhirnya dia dapat apa? Akhirnya baru gunakan algebra. Jadi langkah seterusnya tidak risau. Yang perlu kamu faham hari ini macam mana ganti proses ini aja. Langkah yang kedua ini saja perlu kamu faham. Langkah kedua faham, langkah ketiga biasanya kamu boleh. 6x tambah 2 sebab dia kembang. Untuk kembang. 6x tambah 2. Okey. Jadi kita tengok contoh buku ni. Okey. Kita tengok contoh buku. Ya. Ini contoh buku Okey. Diberi fx sama dengan x kuasa 2. Sorry, 2x sama dengan 2x. Fx sama dengan 2x. Di mana ni? Pandai lari. Okey. Fx sama dengan 2x. Gx pula sama dengan x kuasa 2 tolak 5. Okey, saya tuliskan dia dalam bentuk persamaan taksiran. Bukan pemetapan. Atas ni gunakan bentuk pemetapan. Pemetakan. Yang bawah itu persamaan. Apa yang soalan nak kamu bentukkan adalah kamu bentukkan satu gubahan baru, gubahan apa? F gubahan G. F gubahan G buat A. Okey, jadi langkah pertama buat kurungan. Okey, buat kurungan. Okey. Langkah kedua, apa itu GX? Ganti GX tadi. Apa itu GX? Sebab GX kena buat dulu. GX sama dengan X kuasa 2 tolak 5. Okey, ganti masuk. Ya. Bila ganti masuk, X kuasa 2 tolak 5 menjadi objek kepada F. Dia menjadi objek sini sudah. Sekarang saya gunakan warna biru pula wakil dia. Ya. Kalau ini biru, ini pun biru. Dia ikut tempat X-nya. Sekarang waktu tempat biru ini, dia sudah jadi X kuasa 2 tolak 5. Sini kalau tukar jadi X kuasa 2 tolak 5, maksudnya belakang ini pun tukar. Dia ikut, belakang tu ikut depan. Depan kata X kuasa 2 tolak 5, belakang pun tukar jadi X kuasa 2 tolak 5. Tukarkannya. Lepas tukar, proses terakhir, bagi cikgu tak ada masalah. Itu kembang macam algebra biasa. Okey? Proses yang paling penting di sini yang saya tengok mengajar bertahun-tahun cikgu punya pengalaman, murid boleh buat satu, boleh buat dua.
yang langkah ini paling penting. Satu langkah saja kamu nak fahamkan dia. Bila langkah ketiga ini kamu boleh faham, langkah keempat, kelima itu tak ada masalah. Itu matematik biasa, algebra. Ya, kalau ada yang masalah di peringkat bawah sini, kalau ada yang ada masalah di bawah sini, maksudnya asas algebra kamu, kembang ya, perkembangan, kembang tambah tolak darah bagi algebra tu, kamu masih ada masalah. Ya. Kalau tak ada, maksudnya satu langkah, satu ilmu tambahan saja perlu kamu pelajari. Okay. Kita pergi ke soalan B, tengok macam mana. Soalan B dia kena hasilkan kubahan G, kubahan F. G, kubahan F. Maksudnya F dibuat dahulu. Caranya, sekarang kamu fokus yang belakang. Belakang ni dia kata F kena buat dulu. Okey, F ganti dulu masuk. F sama apa? S sama dengan 2S. Okey, ganti. Ini okey. Okay. Lepas sudah ganti, 2X ini kena ganti masuk apa? Kena ganti masuk fungsi G. Jadi kamu kena fokus G sekarang ini. G ini, okay, kawasan yang ada X, itu tempat kamu punya fokus. X ini sudah jadi 2X. Maksudnya kawasan yang ada X, dia kena tukar jadi 2X. 2X ni di belakang ada kuasa 2. Jadi 2X sudah tukar, kuasa 2 tu kekal. Tolak 5 tu kekal. Itu yang dia jadikan 2X dalam kurungan kuasa 2 tolak 5. Okey. Okey. Jadi seterusnya macam mana buat? Seterusnya biasalah. 2X dalam kurungan kuasa 2 jadi apa? 2X darah 2X menjadi 4X kuasa 2. Okey, 4X kuasa 2. Lepas habis selesai, baru tolak 5. Okey, baru tolak 5. Selesai. Itulah fungsi kubahan barunya. Ya, rumus baru itu. Okey. Kalau dia suruh kamu buat fungsi kubahan cara apa? Cara F square. Jadi, soalan C dan D, dia nak memperkenalkan apa maksud F square. Apa maksud kalau ada huruf square itu? Square itu maksudnya F gabung dengan F. Dia tidak melalui G. Dia tidak gabung dengan G. Dia nak gabungkan dua fungsi, tapi kedua-dua fungsi adalah fungsi yang sama. Buat sekali, buat lagi sekali. Darah 2. Kalau fungsinya berkaitan darah 2. Lepas kamu darah 2, hasilnya darah 2 lagi. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya fungsi FF. Dan dia ringkaskannya jadi F kuasa 2. Ya, okey. Jadi, saya buat di sini ya. Okey. Kalau fungsi F diberikan sama dengan 2X. Okey. Fungsi, soalan C dia kata F kuasa 2X. Maksudnya apa? Maksudnya fungsi F gubahan F. Fungsi F gubahan F maksudnya fungsi F di mana gubahan F yang belakang kena diselesaikan dulu. Lepas tu kamu tanya diri sendiri. Fx sama apa? Oh, Fx kalau ikut jawab apa soalan tu dia sama dengan 2x. Gantilah 2x. Okey. Lepas sudah ganti 2x, 2x ini akan ganti masuk mana lagi? Akan gunakan Fx ganti sekali lagi. Jadi kalau ini dah jadi bulatan merah, dia akan jadi bulatan merah kepada fungsi sini. Nanti dia akan hasil apa? Dia akan hasilkan 2 bulatan merah. Apa dalam bulatan merah tu? 2x. Okey, akhirnya 4x. Okey. Kalau nak lukis dari segi gambar aja untuk fahamkan kamu macam mana. Nak fahamkan kamu, okey, dia macam biasalah, dia memang ada 2 fungsi digabungkan. Fungsi pertama adalah F, fungsi kedua adalah F. Fungsi gabungan ini apa dia? F kuasa 2. Ini X, ini 4X. Kalau yang atas tu macam mana? Kalau atas tu, ini fungsi X, ini 2X, ini pun 2X. Okey, maksudnya kalau saya bagi kamu 1 di bawah fungsi F, dia jadi apa?
jadi 2 darab 1 sama dengan 2. Lepas tu 2 ini pula ganti masuk sini. Dia jadi apa? 2 darab 2 dalam kurungan jadi 4. Ya, ini step by step. Kalau yang tak mau step by step, dia terus gunakan fungsi gubahan yang bawa sini. Macam mana? F1 sama dengan 4 darab 1 dapat 4. Tengok jawapannya 4. Sama dengan step by step. Jawapannya sama. Setakat ini macam mana my dear? I know fungsi gubahan dia tak pening, tapi itulah pusing-pusing tu. Konsep tu aja cikgu nak suruh kamu faham ni. Okey tak? Okey. Okey ah, ini Okey okey. cikgu. Okey, cantik. Kalau okey, kita cikgu pun senang hati sikit. Sebab tak bersemuka kadang-kadang saya susah nak berlakon ni. Ya. Okey. Okey, jadi kalau lebih kurang sudah ada, kita buatlah sikit latihan. Kita buat sikit latihan bersama-sama untuk tolong kamu. Okey, kita gunakan contoh 2. Kita gunakan contoh 2 untuk buat. Okey. Diberi fx 2a lah cikgu buat. Diberi fx sama dengan 3x. Gx sama dengan 3 tolak x. Dua fungsi berlainan. Okey. Lepas tu dia katakan untuk setiap pasangan fungsi berikut, iaitu pasangan f dengan pasangan g, dapatkan ungkapan dalam semua ini. Dia nak suruh kamu buat fungsi apa tadi? Dia nak suruh kamu buat fungsi fg sama apa? Fungsi gf sama apa? Fungsi f kuasa 2 sama apa? Dan fungsi gs kuasa 2 sama apa? Berdasarkan dua maklumat ini. Ya, jadi kita bermula dengan yang pertama, fg. Ya. fg fungsi gubahan gx. Gx kena asingkan dulu, kena buat dulu. Lepas tu langkah pertama. Kalau kamu boleh tulis langkah pertama pun kadang-kadang ada markah sudah ya. Ni kalau boleh tulis maksudnya konsep sudah faham, satu markah sudah. Okey. Okey. Lepas itu gantikan ini ke dalam fungsi f. Jadi saya gunakan warna lain, saya sengaja bulatkan ini jadi merah. Merah ini seolah-olah bola, objek. Objek bola bagi fungsi f. Jadi saya sekarang kena rujuk kepada fungsi f dan saya bolakan tempat yang ada x juga. Macam tu Okey. Lepas tu apa jadi? Bola ini masukkan ke dalam kawasan f-nya. Jadi dia apa? Dia jadi 3 bola. Ni masuk dalam bola tu, kawasan bola dia. 3 darab 3 tolak x. Jawapannya 9 tolak 3 x. Okey, selesai. Okey. Kalau gfx macam mana? Gfx maksudnya fx kena buat terlebih dahulu. Apa tu fx? Fx sama dengan 3x. Okey. Jadi saya pun bolakan 3x pula. 3x sekarang dia jadi bola. Bola kepada fungsi g. Jadi saya kena rujuk fungsi g. Saya guna warna hijau lah untuk asingkan sikit. Ini bola hijau. Bola hijau dia adalah bola kepada fungsi g. Fungsi g sana hanya ada satu tempat boleh letak bola tu. Satu tempat x itulah tempat letak bola kamu. Yang tak ada x jangan kacau. Yang tak ada x copy saja. Tak ada x 3 tolak bola. Apa dalam bola tu? Dalam bola itu buka-buka adalah 3x. Jadi akhir sekali tak apa-apa. 3 tolak 3x. Ya, jadi proses langkah ini paling penting untuk kamu. This is the most important step that you need to do. You need to learn. Okay? Kawasan itu kalau boleh faham, boleh buat, selamat sudah kamu. Topik ini sudah okey dah. Okay. Now we go for f square. F square means what? Means fx.
Maksudnya fx di belakang dikurungankan. So sekarang rujuk apa itu fx. Cikgu curi di sini ya. Okey. Fx sama dengan 3x. Okey. Dalam sini 3x. Sekarang bayangkan dia bola. Guna merah. Kenapa guna merah? Sebab depan itu adalah pemain F. Bapak punya bola. Father. Father punya bola. Father punya bola rujuk kepada rumus father. Ini tempat bapak punya bola. Jadi letak dalam bahagian bolanya. Jadi dia apa? Dia jadi 3 darab 3x. Akhir sekali dapat apa? Akhir sekali dapat 9x. Ya. Then the last one, g square. G square mean ggx. And ggx mean gubahan g apa? G gubahan g. Fungsi g gubahan g. Okey, dan gx di belakang apakah nilainya? Fungsinya adalah x 3 tolak x. Ya, okey. So sekarang orang yang ke depan tu adalah G. G tu siapa? Grandfather, grandpa. Grandpa punya bola adalah warna hijau. Masukkan bola warna hijau ke dalam grandpa punya. Gelanggannya di sini. 3 tolak bola. Okey, 3 tolak bola. Dalam bola ada 3 tolak x. Lepas tu algebra. Ini algebra hati-hati ya, kembangkannya. Tolak 3 tambah x. Akhirnya dapat x sahaja. Okey, itulah maksudnya. So, latihan soalan A ini. Dapat tak kamu ikuti? Adakah semua boleh faham? Faham. Faham semua ya? Okey, very good. Ada lagi siapa yang kurang faham? Boleh tanya. Liu boleh faham, Liu? Liu, Ashraf, okey. Orang atas bawah ni boleh faham? Boleh cikgu. Thank you. Okay, good. Ashraf. Okay. Liu masih dengar ke Liu? You faham ke? Legacy okey, faham? Tak apalah, kalau ada yang kurang faham ke bila nanti buat latihan, ingat selalu tanya cikgu. Selalu tanya cikgu. Okay. So, jadi konsep ini bila konsep latihan ini 2, 3, 4 soalan ini kamu sudah boleh faham. Of course soalannya dia ada berbagai lagi bentuk soalan. Dia akan bagi banyak-banyak soalan lagi. Okay. Dia akan kembangkan soalan kepada bentuk lain pula. Okay. Cikgu kalau buat semua susah pula kamu. Okey, jadi kalau saya terangkan macam ni lah, nanti kamu buat lah ya. Okey, nanti kamu buat. Okey, soalan 4 contohnya, soalan 3 contohnya. 2 fungsi, okey, dia bagi 2 fungsi F, dia bagi fungsi G. Okey, tengok semakin banyak benda dia masukkan bukan lagi satu huruf dia bertambah banyak sikit, panjang sikit, ada kuasa 2, ada algebra tambah tolak darab bagi, dia semua masuk. Okey, carikan FG GX. Biasalah dia suruh kamu cari FG, suruh kamu cari FGF. Itu tadi kita belajar yang atas ini. Okey, GF FG sudah faham. Cari nilai-nilai X apabila fungsi F sama dengan fungsi G. 2 fungsi itu sama. Maksudnya apa? Maksudnya fungsi F ini disamakan dengan fungsi G. Itu soalan pertama ini seperti zaman dulu dah. Y sama dengan 3X tambah 4. Y sama dengan X kuasa 2 dollar 6. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Ataupun dulu kita katakan kandikan 1 ke dalam 2.
Gantikan 1 ke dalam 2. Maksudnya persamaan 1 sama persamaan 2 lah tu baru boleh ganti. Kalau tak sama, tak boleh ganti. Maksudnya, jadi A sama 2, maksudnya apa? Macam sini lah dia kata. A sama dengan B. 1 sama dengan 2. Maksudnya persamaan Fx sama dengan persamaan Gx. Jadi bila kamu samakannya, jadi apa? Jadi 3x tambah 4 sama dengan x kuasa 2 tambah 6. Ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya persamaan serentak yang kamu belajar dulu. Lepas bila ganti masuk, apa kita buat? Persamaan serentak lepas selesai ni apa dapat? Kamu dapat x lah kan? X sama ada apa-apa. Itu yang dia suruh kamu buat. Carikan nilai x. Ya. Okey. Jadi kamu boleh buat dia. Hanya dulu dia gunakan perkataan persamaan serentak. Kali ini dia gunakan konsep fungsi. Fungsi. Dia gunakan tanda-tanda simbol fungsi. Ilmu sama saja. Lepas tu yang kedua, dia katakan FG sama dengan GX. Macam mana buat soalan ni juga? Kan dia suruh kamu cari FG dulu, lepas tu suruh kamu cari GF kan? Macam dua ni lah. Ini sama dengan FG. Ini sama dengan GX. Lepas tu samakannya. Apa konsep? Masih juga persamaan serentak. Okay, jadi soalan 3 should be no problem juga ya. Okey. Soalan 4 pula apa ceritanya? Soalan 4 dia katakan diberi fungsi fx sama dengan ax tambah b. Di sini masalahnya apa? Masalahnya biasanya kita beri fungsi dia ada nombor. Dia ada pemala yang diketahui nombor. Tapi hari ini soalan yang kedua ni pemalanya adalah unknown. Si anu ni, nombor anu ni, kita tak tahu apa nombor dia. We don't know what is the number. We don't know the number. Dia bagi kamu pemala yang tak diketahui nombor. Jadi, fungsi f sama dengan sesuatu yang ada nilai yang tak diketahui, dua nilai. Tapi dia bagi kamu fungsi gubahannya, itu ini bila digubahkan ff, dia menghasilkan satu fungsi yang pemalanya diketahui pula. Jadi dengan cara macam tu dia kata, boleh tak dengan dua maklumat ini kamu tolong saya cari A-nya dengan B-nya yang mungkin. A dengan B yang mungkin supaya saya boleh hasilkan 4 dengan 9 di belakang, tolak 9 di belakang tu bila saya gabungkan fungsi tu. Apakah A dengan B yang mungkin? Okey. Jadi soalan ini nak buat apa? Soalan ini tak lain tak bukan, kamu kena buat fungsi gubahan dulu fx. Fx. F kuasa 2x. Di mana kamu kena gunakan, okey, kamu kena gunakan fungsi depan ini, hasilkan fungsi gubahan sendiri punya dulu. Okey. Kamu kena hasilkan sendiri punya fungsi gubahan. Lepas itu bandingkan dengan fungsi gubahan yang soalan bagi. Ini sebenarnya dia guna konsep apa? Atas guna persamaan serentak, sini dia guna persamaan, dia gunakan apa? Dia gunakan kaedah perbandingan. Banding jawapan. Okay. Setelah buat fungsi gubahan, setelah kamu belajar fungsi gubahan, buat fungsi gubahan, bandingkan jawapan dengan soalan di atas. Perbandingan. Jadi perbandingan itu dulu cikgu percaya matematik banyak sudah buat perbandingan asal-asal dulu. Hanya dia gunakan dalam fungsi ini, dia buat fungsi. Dan soalan terakhir sama juga. Soalan terakhir 4 dengan 5 ni sama saja ya, sama konsep. Kamu kena cari fungsi fg, kamu kena cari fungsi gf, lepas tu cari hubungan antara h dan k. Dia nak kamu cari hubungan pula. Okey. Macam mana cari hubungan? Of course dia kena perbandingan dulu. Ya. Jadi kamu kena buat fungsi sendiri, fungsi gubahan sendiri antara dua ni kamu buat fungsi kiri, fungsi kanan. Lepas tu pertimbangan tu buat apa? Saya nak tulis perbandingan, kenapa saya tulis pertimbangan? Perbanding. Macam mana tulis perbandingan? Perbandingan.
Banding perbandingan. Kenapa perbandingan? Betul kan perbandingan ni cikgu cakap ni? Ya, bandingkan guna kaedah bandingkan. Bila kaedah bandingkan kamu akan cari hubungan. Okey, apa maksud hubungan ini? Perkataan hubungan tu apa maksud? Hubungan maksudnya hash sama dengan bentuk perkara rumus. Perkara rumus. Okey, bentuk perkara rumus itu menunjukkan sesuatu hubungan. Hash sama dengan mungkin 2k tambah 1. Maksudnya H dengan K ada hubungan. Ataupun K sama dengan 3H. Maksudnya itu hubungan lah. Jadi kamu bentukkan persamaan sebenarnya. Bentukkan persamaan antara H dengan K. Okay? Itu maksudnya hubungan. Okay. Okay, jadi ini adalah kaitan dengan fungsi gubahan. Asas fungsi gubahan. Setakat ni okey dah? Okey. Boleh Okey, jadi latihan ini kamu buat. Okey. Latihan untuk kamu buat Okey. Jadi apa yang kita nampak tadi 1.4 ni, okey, 1.4 ni dia hanya suruh kamu banyak suruh kamu menghasilkan fungsi gubahan. Menghasilkan fungsi gubahan. Ini macam mana nak hasilkannya? Macam mana hasilkannya? Cikgu guna merah cikgu merah. Okey, macam mana hasilkan fungsi gubahan? Macam mana hasilkan fungsi gubahan? Macam mana hasilkan fungsi gubahan FF? Macam mana hasilkan fungsi gubahan G X kuasa 2, G kuasa 2, F kuasa 2, fungsi gubahan GF, fungsi gubahan FG, GF, macam tu. Ada dia gunakannya? Ada dia gunakannya untuk cari pemala-pemala tadi. Jadi, subtopik yang kedua di bawah subtopik ini adalah menentukan image atau objek bagi suatu fungsi gubahan. Dia nak objek, dia nak image sudah. Dia nak cari nilai sudah. Jadi kalau kita tengok contoh 9 ini, dia bukan susah sangat pun. Dia katakan. Cara bagi soalan lebih kurang sama. Dia kata. Diberi fungsi fx, diberi fungsi gx. Tengok, fungsi gx semakin panjang sudah. Ini dah jadi kuadratik sudah Okey. Carikan fg2. Carikan gf1. Maksudnya apa dah? Maksudnya 2 dengan 1 yang dia bagi ni adalah objek. Kamu disuruh cari image dia. Setelah kamu gubahkannya. Jadi kalau kita selesaikan A macam mana? Okey. Soalan suruh saya cari image bagi objek 2. Dibawa fungsi gubahan FG. Jadi saya kena mula buat fungsi gubahan FG dulu. Okey, gubahkannya GX kena buat dulu. Apa tu GX? Okey, GX ini sama dengan ini. Okey, jadi saya masukkannya. Okey, masukkannya. Jadi itu dah jadi merah, bola merah. Bola merah bagi bapa. Bagi bapa. Jadi saya kena rujuk bapa punya tempat. Okey, tengok atas ni. Okey, bapa punya sini kalau ini merah, ini pun merah. Jadi merah sini sekarang jadi besar, jadi kuadratik. Kuadratik inilah kanti masuk sini. Okey, you see, kuadratik ini tolak 1. Akhir sekali selesaikannya 4 tolak 1 jadi 3. Okey, dan inilah fungsi gubahan yang kamu belajar tadi. After you got it, then maka. Maka apa? Maka objeknya sekarang kalau 2. Ini sama 2, ini sama 2, ini sama 2. Mana-mana yang ada X, dia semua kandi dengan 2. Sebab dia nak cari nilai sudah. Okey? Dia dapat jawapan 1. Okey. Apa yang diceritakan oleh soalan ini kalau dari segi gambar raja? Okey. Saya terangkan A dengan gunakan gambar raja sekali lagi Ini fungsi G.
Ini fungsi F. Ingatlah, G dulu baru F. Cikgu bukan ikut urutan tu F dulu baru G kah? Tidak. Ingat tu. Fungsi FG. G buat dulu. Baru diikuti oleh F. Jadi fungsi gubahan yang dihasilkan itu apa? Fungsi gubahan yang dihasilkan itu FG. So ini adalah X. Ini adalah X. Hasilnya ini, gubahan yang kamu hasilkan ini, dia adalah di sini. X kuih tolak 3X tambah 3. Dan di bawah fungsi ini, objeknya sama 2. Mana letak objeknya ini? Letak di sini. Satunya apa? Satu ni bila terus lompat kepada jawapan image di belakang, iaitu 1. Macam mana dapat 1 ni? Dia guna 2 ini, ganti masuk ke dalam rumus ini. Dan kamu kira-kira 4 tolak 6 tambah 3, then you get 1. Okay? Itulah maksud penyelesaian soalan ini. Ya. Jadi ingat, Cikgu Chum bila mengajar, Cikgu suka kamu bukan saja cari jawapan. Bukan saja pandai setiap langkah tu cari jawapan. Ini boleh buat, ini boleh buat, ini boleh buat. Okey, ganti nilai pun boleh. Cantik, sudah bagus, sudah cantik, sudah. Tapi kalau cikgu nak kamu nak dapat A plus punya student, you not only know how to get the answer, you must relate it to what you understand. Kalau kamu boleh kaitkan dengan gambar aja, then you know, SPM whatever, kebat punya soalan datang, inilah kebat. When you can relate it to the original, the ideal of the original topic, that is kebat. Then you have no problem to answer all the question. Yeah. So, kaitkan, selalu kaitkan dengan asal. That's why this topic, you see, I explain almost 1 hour to explain the basic. Cikgu nak kamu faham asas. Cikgu susah ke, cikgu? Tak apa. Belajar dari sekarang, macam mana sentiasa pelajari asas dalam setiap topik. Asas tu penting, my dear. MX asas tu sangat penting. Bila kita tahu matematik sains punya asal, then you boleh kembang tau. You can expand your knowledge. Kalau hanya hafal formula, hafal cara buat, hafal formula, hafal cara buat, yes, you can do it, you can answer the exam. But when the question twist a bit, then you sudah akan lose. You will lose somewhere. Yeah. So I hope you can spend more time on understanding the concept. Okay, so that is about the cari objek image. Okay, cari objek. Sekarang cikgu terangkan yang terakhir. Macam mana pula dengan terbalik? Dia bagi kamu objek, dia bagi kamu image. Kamu pula disuruh cari objek. Macam mana rupa bentuknya? Dia bagi macam ni lah. You tengok soalan kedua ni. B. Okay. Cari nilai-nilai X apabila FGX equal to 7. You tengok, bila dia macam ini dia tulis kan, you kena faham tau mana satu objek, mana satu image. Always remember, X itu apa? Bila soalan sentuh X saja, itu objek. Maksudnya soalan B ni, cari nilai-nilai objek. You have to translate by yourself. So, cari nilai-nilai X, maksudnya X itu adalah objek. Apabila dia sama dengan 7. 7 itu apa? 7 itu image. Okay. So, how to do it? Okay. Cara buat tidak susah pun. Yang dia sentuh sini adalah FG. So, of course, I have to use the function FG. Yeah. FG sama dengan X square tolak 3X. You see? So, we start from here. Maklumat diberi FG sama 7. Cikgu nak kamu gunakan cara macam ni. You see, all the equal sign selari. Okay, all the equal sign sebaris. Sangat penting bila kamu tulis langkah jawapan. Jadi latihan yang kamu hantar, beberapa orang kawan tu bila dia hantar, cikgu sentiasa betulkan benda ni.
Walaupun macam remeh sorry cikgu kena betulkan kamu Lepas itu isinya dia kata FG sama dengan 7. Jadi kita mula dari sini. Apa tu FG? FG sama dengan X square tolak 3X. Dari sini kita bawa ke? Dari sini kita bawa. Sama dengan apa? Sama dengan 7 di belakang. Okey then lepas tu buat apa? Lepas tu ini sudah tukar jadi persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik. Jadi I hope that your persamaan kuadratik you still remember the persamaan kuadratik Nak selesaikan persamaan kuadratik, kita kena pindahkannya ke sebelah kiri supaya kanan ini jadi kosong. Kenapa kanan wajib jadi kosong? Sebab ini diberi nama bentuk am, persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik sebelum nak buat apa-apa, mesti bentuk am dulu. Lepas bentuk am, mesti buat pemfaktoran. Then I found that some of you using calculator to do pemfaktoran. Okay. Can you use calculator to do pemfaktoran or not? Certain question, yes. Not all the question. Kenapa cikgu tahu saya guna calculator? Sebab bila saya nampak, you see kalau saya nampak jawapan kamu macam ni langkah pemfaktoran kamu. Kalau ada mana-mana orang bila faktorkan guna calculator, dan kamu tulis macam ini lah, tak kisah tambah tolak tak kisah tambah tolak, itu bukan tempat cikgu nak tengok. Yang cikgu nak tengok, saya nak tengok nilai di belakang ini. If the number that you write at the back there, dia kebetulan ada pecahan 1/2 darab dengan 5. Salah satunya kalau ada pecahan, I told you, I know you're using calculator already. And impossible you can factorize 1/2. Tak benar ada orang mampu buat tu. Okay. Pecahan ini maksudnya apa dah? Pecahan ini maksudnya it should be 2x plus 1. Ya, 2 itu patutnya di depan, bukan di belakang. Pemfaktoran tak mungkin dapat 1/2 di belakang. Okay? So if you do pemfaktoran, you still need to learn how to do pemfaktoran yang cikgu ajar itu. Calculator itu hanya sebagai membantu kamu checkpoint. Membantu kamu checkpoint. Tapi untuk soalan ini, sebab dia punya A adalah 1, jadi kalau kamu guna calculator pun akan bagi 2 jawapan ini. Jadi tak ada kesan. Jadi saya pun tak tahu kamu pandai buat ke kamu guna calculator, sebab soalan ni dia depan tu adalah 1. Tapi kalau depan ini A-nya selain 1, 2 ke 3 ke 4, ada kemungkinan belakang ini akan jadi pecahan. Okey? Jadi belajar sikit macam mana buat pemfaktoran Okey. So you see, so bila ada bentuk am, buat pemfaktoran. Lepas buat pemfaktoran, ni dapat jawapan. Okey? Jadi ada 2 nilai jawapan. Ini kalau digambar rajakannya, kalau digambar rajakannya, this is G, this is F, this is FG, FG saja tak boleh X FG, fungsi FG. X di sini adalah X square tolak 3X tambah 3. 7 di sini. Apakah jawapan di depan sini? Ikut ke jawapan kamu, dia ada 2 jawapan. Negatif 1 dengan 4. 2 ini dibetakkan jadi 7. So the answer that you produce here is the answer in the object, in the domain. Jadi ini adalah hubungan apa? Ini adalah hubungan banyak kepada 1. So tak boleh guna kepada ini. Cikgu berpengalaman dia kata mesti guna kepada. Okey? Ini adalah banyak kepada 1 dan juga merupakan satu fungsi. Is also is a function. Okey? Jadi soalan contoh 9 ini dia sudah ajar kamu, dia sudah terangkan tajuknya. Tajuknya cakap apa? Tajuknya tentukan objek image ataupun tentukan objek.
A ini tentukan image. B ini tentukan objek. Okay, bagi suatu fungsi gubahan. Okay, so that is a part 2 yang cikgu selesaikan hari ini. So latihan 1.5, you can do it. You try to do it, Okay. Latihan cuti inilah. Cikgu sebenarnya ada hasrat nak selesaikan yang belakang ini, menentukan fungsi yang belakang tu, yang apa ni, yang belakang ini, what should I say? Susahnya di sinilah. Topik ini, kalau bahagian yang kira cabar sikit adalah yang belakang ini. Bukan yang depan. Depan itu I told you, yang depan-depan itu semua basic. Yang belakang ini, ini baru tempat mencabar sikit. Ini baru tempat mencabar. Lepas ini kalau faham, I told you, kalau fungsi gubahan yang belakang ini you faham, then the last part of this topic, fungsi songsang, dia akan jadi senang faham. Sebab fungsi songsang konsepnya almost langkah kerjanya akan sama dengan bahagian ini. Sama dengan bahagian yang kira cabaran ini. Ini kalau faham fungsi songsang akan tolong kamu. Jadi you have to focus this part very well. Ya, ini kena fokus paling banyak ya. Ini kalau boleh nanti fungsi songsang jadi senang. Okay? Dia tidak susah lah. Kalau cikgu kata senang ke susah, you tengok lah, you belajar malang ini, you cuba tengok ni, you cuba tengok contoh 10, you try lah. Don't everything best bergantung pada cikgu. No, you can try to learn. You just kaji lah, cikgu tak faham apa pun tak apa, you tengok setiap langkah ni. You tengok, kenapa dia buat macam ni? Jangan tahu, jangan nak pening, kenapa buat macam tu? You cuba tengok, setiap langkah dia buat ni. Pindah, tambah lah, tolak lah, tambah, bukan susah, masih algebra biasa kan. Cuba tengok yang sebelah sini pula macam mana. Dia sama macam ini, lepas tu sama macam itu, katakan ini, katakan itu, lepas tu dia ganti masuk. Lepas tu tukar terus lah. Sudah dapat jawapan. Adakah benda ini sesuatu yang sangat rumit bagi kamu? Ini ganti masuk, lepas tu dia kembangkan. Ini pun kembangkan kuadratik kan, kuasa 2, dia kembangkan juga. Ini pun kembangkan. Lepas tu selesai tambah tolak darah bahagi. Sebenarnya tak lari daripada persamaan kuadratik. Tidak lari daripada algebra. Jadi semua ini asalnya still quadratic, still algebra. Nothing new. The only thing is what? Rearrange. Susun semula langkah kamu. Dia akan membentuk satu lagi ilmu baru. Ya, so this part I don't want to touch today. Kalau saya tak cakap banyak nanti pengsan kamu. So, cikgu hanya nak fokus, hari ini rumuskan sekejap. Macam mana nak faham understanding of the fungsi gubahan. Apa itu gubahan? Apa itu gubahan? Secara am, gubahan bermaksud gabungan. Dua fungsi gabung. Okay? Dua orang gabung. Kalau dua fungsi gabung namanya gubahan. Dua manusia kalau gabung namanya apa? Anik, namanya apa kalau dua manusia gabung? Anik? Oh, Anik lari terus. Kita salah. Saya nak unmute tadi, tekan benda lain. Tekan left tadi. Aduh, okey. Ingat kamu tak nak jawab soalan cikgu. Dua manusia gabung itu apa? Kawan. Pandai. Itu jawapan you harapkan you pula dapat tu. You are right. Jadi dua benda gabung, ada istilah baru kan? Istilahnya kawan. Istilahnya suami isteri. Isterinya ibu bapa, adik beradik. Itu hubungannya, betul? So, fungsi boleh gabung menjadi fungsi gubahan. Cara gabung macam mana? Itu dia. Itu yang kita belajar tadi lah. Macam kawan bila gabung, ada cara kawan kan? Kawan ni tak boleh sembarang gabung kan?
Kawan tak betul jadi lawan nanti. Itu je. Okay. So, this is how you do your fungsi kubahang lah. Dua cara saja kan. Ini kanti masuk sana, sana kanti masuk sini, kembangkannya, itu sajalah. 3 langkah saja tadi, betul? Langkah pertama, kurungankannya. Langkah kedua, gantikan dia. Langkah ketiga, ambil sumpat dalam fungsinya. Okay? 3 ini saja perlu kamu hafalkannya, ya. Ingatkannya. Dan kalau boleh, kaitkan dengan gambar raja. Kaitkannya supaya kamu faham apa yang kamu buat itu. Okay? Lepas sudah pandai buat fungsi kubahan ini, macam mana gunakannya untuk cari objek dan image. Jangan risaulah bila dia suruh kamu cari image, dia mesti bagi nilai objek. Kalau dia bagi kamu suruh kamu cari objek, dia mesti bagi kamu nilai image. Matematik tak benar apa pun tak bagi suruh kamu cari, ya. Dia memang akan bagi maklumat untuk kamu. Okey. Dan akhir sekali yang cikgu objek image, itulah objek image yang terakhir cikgu ajar kamu hari ini, ya. Okey. So 4.15 sudah. Tak boleh panjang sangat. MX ni kalau panjang orang tidur ni. Latihan nanti kamu buat. Okay, latihan 1.4. Okay, you do it. And also 1.5. 1.4 tadi cikgu dah sentuh soalan 2. 1.5 you do it. I give you until Monday, kan anak? Can. Cikgu ucapkan terima kasih kepada anda semua 4 kali. Semuanya, hampir semua orang menghadiri sesi cikgu.